Okey, Assalamualaikum semua. Sesi kedua. Wah, cepat betul sesi kedua. Alright, sambungan. Nah, sebab pakai Zoom free, macam inilah cerita dia. Okey. Kepada mereka yang baru, pada saya untuk memudahkan anda faham, buat step by step. Dan kalau boleh carilah orang yang boleh bimbing anda. Okey. Sebagai contoh, sekiranya anda ada di Kuala Terengganu, anda boleh berhubungi saya. Okey. Kalau anda ada di Kelantan, anda boleh hubungi wakil saya iaitu saudara Amin. Dalam grup ni pun ada. Dan kalau dekat Negeri Sembilan, Tampin, anda boleh hubungi saudara Fendi. Itu adalah wakil saya lah dekat area sana. So anda boleh berhubungi dengan dia orang. Okey. InsyaAllah dia orang akan cuba bantu korang lah nanti. Untuk berada dalam grup untuk memahami tentang BBMA. Tapi kalau korang nak berada di KK, belum ada lagi. Jadi Tuan Malik boleh PM saya. Nanti Tuan Malik boleh PM personal saya. Mungkin Tuan Malik boleh jadi wakil saya dekat sana. Dulu dah ada wakil saya. Saya tak ingat nama dia. Allah Allahumma. Dah memang lupa dah. Tapi dia what we call it, dia ada wakil tapi sekarang dia dah tak ada. So tak apa. Tuan Malik boleh berhubung dengan saya. Saya akan boleh coach nanti Tuan Malik dan nanti kita buat kelas kat sana insyaAllah. Tuan buat ada plan nak buat kelas fizikal? Sebenarnya memang saya ada plan nak buat kelas fizikal. Cuma saya tengah kumpul crowd. Saya sebenarnya saya tak apa nama. Bila kita buat kelas fizikal, kita kena ada right crowd untuk kita nak bayar sewa office ataupun hotel ke apa ke. So macam saya lebih suka macam buat percuma je dan orang buka online. Tetapi kalau ada grup yang betul-betul nak, maybe dalam 10 orang ke, insya-Allah kita akan cuba buat lah. Alhamdulillah Light Finance di seluruh Malaysia kita dah ada office. So saya boleh menggunakan office diorang tu. Okey, kalau macam Tuan Bob tadi tu di apa nama ni? Tuan Bob tadi di mana Melaka Ah, so Seremban. So nanti saya akan cuba usahakan kelas di Negeri Sembilan bersama Tuan Fendi. Sebab kita ada office tak salah saya, like finance Sedayan rasanya. Nanti saya boleh deal dengan saya punya apa nama di MCS lah. Ah, Cuma itu je lah. Itu main saya tu macam tu. Sebab bukan kita tak nak buat kelas tu. Tapi komitmen lah. Kadang saya nak charge. Katalah contoh saya charge RM300 ataupun RM400. Nanti korang nak bayar saya. Betul tak? And then lepas tu korang nak bayar saya. Korang tak boleh nak trade lagi. Why not? Korang buka je akaun bawah saya. Ataupun bawah network saya. Alright, grup saya tu, dan korang datang dia stepo, at least duit 300 tu ataupun $100 tu, at least korang boleh guna untuk trade sambil-sambil belajar dan guna. Sebab proses pembelajaran dalam trading ni dia makan masa, dia bukan dalam masa satu hari je. Ya betul Tuan Bob, boleh belajar online saja, cuma kadang-kadang tu nak jumpa bila saya turun kat sana, anda boleh tengok dalam grup anda boleh berada dalam grup support saya. Grup support saya ni senang je. Siapa yang dah pernah depo dalam network saya dan di bawah saya, anda boleh duduk je dalam grup tu sampai bila-bila. Okey, saya tak ada, walaupun saya tukar okey bulan ni bulan Mac, Februari, saya tukar bulan-bulan, tapi saya tak what we call it, tak tetapkanlah bulan depan korang kena ada akaun juga. Tak, kalau korang akaun korang MC pun anda boleh duduk lagi dalam tu. Tak ada masalah. Nanti nak trade balik, just activate balik. Saya lebih macam tu lah. Sebab kita proses pembelajaran ni bukan senang sebenarnya. Dia perlu makan masa. Cuma saya nak tambah satu, trading ni it is a professional punya apa job, activity. So kita kena faham betul-betul lah. Okey, so tadi euro apa gold boleh faham. Dan ada soalan berkenaan dengan AUD tadi. Okey, kenapa AUD semua pair tadi tu dia agak strong betulkan saya kalau ni yang mana mereka yang apa kepada tuan yang bertanya tadi tu Okey, kejap saya cuba nak tengok balik. Okey, pair AUD. Okey, ada cross pair AUD. Kita tengok cross pair AUD dulu. So based on cross pair AUD, saya suka tengok index dulu. Okay, this is index dia. So kalau anda tengok ni di H4 lah Okay, kita tengok di weekly. Dia duduk kat mana? Okay.
Nampak tak? Weekly dia berada dan berlega-lega di zon MA 510 low. See? Nampak tak? MA 510 low. So kat mana target dia? Dia akan cari dekat MA 510 high. Adakah dia akan naik? Pastikan di daily jadi apa? Jadi market hilang volume dahulu. Sekejap saya nak cuba add mereka yang baru join. Okay. Mesti di daily jadi market hilang volume. See? Nampak tak? Daily ni dah jadi market hilang volume. Okay. Kalau belajar divergence, ini setup A2 saya. Nampak tak? Ni dan ini price makin turun tetapi momentum makin naik. Nampak tak? Stokastik pun bagi tahu makin naik. Ni setup A2 saya. So dia macam ni lah divergence. So dia turun ke bawah ni. Okay, tapi momentum ni naik ke atas. Nampak tak? Okay, so dia dah jadi market hilang volume. Setelah dia jadi market hilang volume, macam saya suka di macam tadi weekly kan. So daily H4. H4 kena pastikan ada candle arah kukuh buy dahulu. Anda perasan tak? Di sini ada dua candle arah kukuh buy. Sini satu dan juga di sini. Nampak? Tetapi macam saya suka sahkan candle arah kukuh saya ni. Di mana? Di H1. Pastikan candle arah kukuh ni, okay, H4 ni, di H1 mesti ada candlestick momentum buy. Nampak tak? Kedua-duanya ada momentum buy. Nampak H4 yang ni? Ni satu dan juga ini. So pada saya, insya-Allah AUD semua yang AUD dekat depan, okay, AUD yang kat depan akan turut naik sampai ke atas. Tetapi siapa yang akan sah untuk jadi dia naik ke atas? Nak naik ke weekly ni, pastikan pula nanti di H4 ada momentum buy. Sekarang dah ada candle arah kukuh dan now dia menunggu momentum buy. Sekiranya di H4 ada momentum buy, so dia akan naik mencari MA 510 high di daily, di weekly, maafkan saya. Ataupun di daily jadi top BB. Nampak tak ni zone ni? So pada saya dia akan buat kenaikan lah, insya-Allah. Okay, so kita hanya menunggu je. Kalau you guys tanya saya, AUD memang dalam keadaan strong. Kalau anda tengok pun dia punya fundamental semua strong AUD. Okay, tengok AJ. Cuma AJ ni dia dah jalan dulu. Okay, so maybe dia akan naik dulu. Pada saya AJ ni dia naik, nampak? Dia akan mencari MA 510 low dulu. Okay, macam mana dia nak tahu dekat MA 510 low ni sah? Di H1 jadi market hilang volume. Okay, anda kena pastikan di H1 tu jadi market hilang volume dan kalau boleh ada Babema. Macam saya suka Babema ni. Ni abalan bagi saya ni. Dan sebenarnya saya belajar dengan abalan pakai Babema. Kalau Cikgu Omar dia pakai BMW, banyak masuk wang. So basically benda yang sama saja. Bila bottom BB ni cross dengan EMA 50. Tetapi di H1 mesti jadi market hilang volume. Selepas daripada tu nak sahkan lagi, pastikan EMA 15. Okey. Di M15, okey, pastikan di M15 EMA 100 dan 200 masih dalam keadaan kenaikan. Macam inilah dia masih dalam keadaan kenaikan. So bila masuk dalam zone ni, anda boleh cari buy lah. Buat sementara ni belum lagi. Tapi kalau nak buy dulu boleh. Okey. Okey, itu untuk AUD. Kejap ya Abang Bob, kejap lagi saya jawab Abang Bob ni. Sekejap. So semua AUD kat depan macam itulah cerita dia. Okey, semua AUD ni memang macam itulah kenaikan, kecuali NZD AN lah. AN ni kenapa dia turun? Sebab NZD pun strong. So bila NZD strong, dia berlawan sikit lah. ACAT pun dah nak muncul, nak naik. Nampak tak ni? Nampak tak? Di H4 ni, di weekly nampak zone MA 510 high. ACAT. So daily insya-Allah dalam keadaan market hilang volume. Woi, ni cantik ni. H4 ada candle arah kukuh dan pastikan di H1, okay, ni candle arah kukuh ni nampak? Di H1 mesti ada momentum. Nampak? Ada momentum insya-Allah. ACAT bolehlah saya minggu depan saya boleh buy ACAT ni. Esok minggu depan. Thank you yang pada mereka yang tanya. So itu cerita. So yang AUD di belakang akan turun lah. Okay. Dia akan turun ke bawah. Nampak tak? EA. Nampak tak? EA. Zone di atas. Pastikan di daily market hilang volume.
H4 ada candle arah kukuh? Belum ada. Kalau ada, then you guys boleh belasah nanti. GAUD pun sama. Nampak? Ada candle arah kukuh. Tapi candle arah kukuh ni di H1 ada tak momentum sell? Ada. So, nampak? So, woi, ini best, best, best. Seriously best. Okay? So, pelan-pelan lah untuk yang mana mereka tu, boleh boleh tanya saya nanti. Okay, insyaAllah minggu depan saya ni. Kalau newbie macam saya, pair apa yang sesuai untuk dipilih untuk belajar tu? Okay, kalau ni untuk Tuan Amin, pilih major pair saja dulu. Yang mana ada USD. Pilih yang tu dulu. Itu memudahkan. Okay? Alright, ni Abang Bob. Jadi kalau dah ada time frame re-entry MACD CSK momentum, kena mati lagi sampai re-entry tu validkan dengan momentum di time frame yang betul. Sebab sesi pertama di AUD pair tu tak valid perjalanan weekly. Untuk validkan perjalanan weekly, bukan di H1, mesti di H4. H4 ada momentum dan baru dia valid. Itu saya jawab dulu yang bawah. Dia macam ni kalau dah ada time frame 1 re-entry, time frame kedua MACD, time frame ketiga CSK dan disahkan time frame keempat dengan momentum CSK tu kan, entry je lah. So you guys entry dekat mana? Contoh macam tadi, apa pair tadi tu? Kejap kita ambil satu ACAT tadi kan. Contoh macam ACAT dah weekly kan. Ni macam ni. H4 ni candle arah kukuh. Okay, so kita tahu dah weekly re-entry buy. Daily market hilang volume, betul? H4 ada candle arah kukuh ni yang saya letak kat sini ni. Betul tak ni? Candle arah kukuh ni dan sebelah dia ni. Dan pastikan di H1 ada momentum, betul? Ada kan? So dekat H4 tu korang layer lah. Saya macam saya candle arah kukuh time frame ketiga. Nampak tak? Semua ni saya akan layer daripada atas ni 10 pip atas atau 10 pip bawah. Macam tu. Ataupun 20 pip atas 20 pip bawah. Sebab apa? Di daily ni kan market hilang volume. Kalau korang rajin lagi, layer lah daripada mid BB sampai bottom BB ni. Habis korang 100 pip ni. Penanda arah saya adalah candle arah kukuh ni. Tetapi ini perjalanan weekly. Untuk dia terus naik, untuk yang nak kata kita ni betul lah, setup kita ni betul dan dia akan cari re-entry sell di weekly, di H4 mesti ada momentum buy. Mesti. Ni wajib ada. Tetapi kalau di H4 tiba-tiba ada momentum sell, then you guys kena cut the position. Sebab apa? Sebab MHB ini dah tak valid. Okay, re-entry ni pun tak valid. Tambah pula di daily ada pula momentum lagi tak valid. Tetapi kalau dekat daily masih market hilang volume, H4 ada momentum, korang boleh hold. Kalau money management okey, hold. Ini saya ajar dalam kelas advance nantilah. Bukan advance lah, nanti saya share bila korang dah sampai ke tahap tu baru saya boleh kongsi. Kalau tak nanti susah, korang nanti blur-blur katak nanti. Bukan nak cakap korang katak no, saya minta maaf. Tetapi dia akan jadi blur macam saya akan blur. Kenapa jadi macam tu? Tapi bila lama-lama kita dah buat, kita akan nampak. Tapi kalau setakat dia ni jadi market hilang volume, hold je lah. Hold. InsyaAllah market tu akan bergerak. Cuma makan masa sedikit lah. Okay. So macam pergerakan daily. Kalau anda pakai weekly dan daily, pergerakan dia 1 bulan ke 3 bulan. Okay. Kalau float 1 bulan 3 bulan. Tetapi kalau anda pakai daily, okay, dan H4, pergerakan dia antara 1 minggu ke 4 minggu. 1 minggu ke 1 bulan. Lebih kurang. Okay. So, dan kita tengoklah macam mana. Pada saya, ini agak bagus jugalah ACAT ni. Boleh mencari buying position ACAT ni. Tapi perjalanan weekly lah. Okay, saya akan monitor perjalanan ACAT ni. Okay, ada persoalan lagi? Kalau ada? Kalau tak ada, saya nak analisa saya yang seterusnya. Gold tadi kita dah tengok. Biasanya saya akan tengok oil lah. Saya memang trader minyak juga. Okay, so saya akan tengok Brent. So in term of Brent, okay, kejap ada soalan juga sebelum kita masuk Brent. WTI. Minta maaf tu Amin, saya tak pakai WTI, saya pakai Brent. Sebab kita duduk Malaysia, so Petronas sebenarnya pakai Brent. So baik kita tengok Brent senang. Jadi kita tahu negara kita ni kaya ke miskin. WTI boleh juga, tak ada masalah. Silakan. Dekat Life Finance memang kita ada dua saja, oil, UK Brent ataupun USD crude. USD crude is WTI lah. Kita ada dua. So pergerakan dia lebih kurang sama je sebenarnya. Okey. Kalau anda tengok kat sini di weekly, dia sideways sikit lah. Dia daripada MA 510 low, nampak dia gerak ni kepada MA 510 high. Nampak tak?
Sebelum ni MA 510 high pada MA 510 low. Kenapa jadi macam tu? Di daily dalam keadaan sideways. Nampak tak? Dalam keadaan market hilang volume. Dan di H4, nampak? Nampak tak di H4 ni dia jadi market hilang volume. Saya suka market hilang volume yang macam ni. Ada momentum, re-entry, lepas tu dia turun. Dia turun ni melepasi momentum ni. Oh, dan dia tak lepas bottom BB. Ini memang kalau dapat ni memang best. Macam case ni lah, momentum, re-entry dan dia naik. Nampak tak? Dia tak kuat. Ini pada saya sebenarnya dia nak respect re-entry sell di daily dulu. Okay? Dia akan respect kat sini. Dan H4 ada market hilang volume. Saya hanya tunggu candle arah kukuh sahaja. Kalau ada candle arah kukuh di sini, saya akan cari untuk selling position. Saya terlepas gold. Kalau ada masa boleh dekat semula gold. Okey, tak apa. Sekejap lagi saya masuk gold. Okey? Nampak? Itu saya tunggu. Okey. So kalau tak ada dia jadi momentum buy, you kan nak buy lah tapi kena switch lah time frame lebih kecil. Kalau H1 ada momentum buy, kena cari re-entry buy di H1 dan N15 mesti jadi market hilang volume dan kalau boleh ada Babema. Kalau tak ada dan hold lagi. Contohnya macam ni lah. Momentum buy di sini, betul? So di sini ada re-entry buy. Pastikan di M15 ada Babema. Nampak tak di M15 ni ada Babema? Dan M5 mesti berada di atas EMA 100 dan 200. Nampak tak ni? So korang boleh entry lah. Itu cara dia. Okey? Okey, yang bertanya, so oil saya menjangkakan untuk mencari selling position. Saya menanti untuk sell. Dan kalau oil sell, biasanya UCAT akan terbang lah. UCAT akan naik. So maybe hari Selasa, hari Isnin baru kita akan nampak lah. Hari Selasa saya tak rasa lagi. Maybe hari Isnin saya tak rasa lagi. Maybe hari Selasa ataupun Rabu dan kita akan nampak market. Okey, untuk gold yang tadi, soalan gold tadi, yes, soalan gold tadi yang tuan tanya tu, dan apa yang tuan nampak tu adalah betul. Sebab ketika ni gold berlega-lega di daily, di MA 510 low di daily. Untuk dia turun sampai ke bawah ni, ke bottom BB di daily ataupun re-entry buy di weekly, MA 510 low di weekly, di H4 mesti ada momentum. Nampak tak ada momentum? Cuma kena pasti ni ada momentum sell. Cuma kena tengok juga sebab BB ni flat. Kalau dia terus buat momentum sell, insya-Allah dia akan cari kat bawah ni lah. Zone bawah ni. Okay? Tetapi kalau dia dindong BB flat, itu dah menandakan yang aku tak larat nak turun lah sebenarnya. Okay? Aku tak larat nak turun. Dan kena pastikan di H1 terus-menerus buat momentum. Lagi bagus. Tapi kalau dia dah tak ada, dan berhati-hati. Okey? Dan perjalanan ini tak valid dah nak turun ke bawah bila di H1 ada momentum buy. Kalau H1 dah ada momentum buy dan tak adalah. Tapi nak dapat momentum buy ni bukan senang ni. Makan masa lah 2-3 hari baru boleh. Okey? Apa guna garisan EMA yang lain? Okey. Disebabkan saya ada EMA 100. Okey, saya ada EMA 100. Sekejap saya buat dekat H4 lah senang. Saya ada EMA 50, EMA 100, EMA 200 dan EMA 300. EMA 300 ni saya guna dekat H4 saja. Dia adalah re-entry buy di weekly. Okey? Ni saya belum update ni. Sepatutnya di di bawah-bawah ni tak payah. EMA 300 sebab dia ada calculation max. Okey? Kalau di H1, okey? EMA 100 dan 200 itu adalah zone re-entry buy ataupun re-entry sell. Kalau 100 ni berada di atas 200, itu re-entry buy di daily. Okay? Kalau dia dah swing, itu adalah re-entry sell di daily. Itu je. Tapi kena pastikan CFA dululah. Ini nak memudahkan saya saja. Bukan ada apa pun. Nak memudahkan sahaja. Okay? Alright. Ada question lagi? Agak bagus hari ni. 2 kali sepatutnya saya buat video. Okay, so harap proses pembelajaran ni mungkin saya angle berbeza sikit, Abalan mungkin angle berbeza sikit, Fendi angle berbeza sedikit. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu pada anda adalah ini angle yang saya nampak dan Abalan dia tak pernah stop pun benda tu. Sekurang-kurangnya kita faham multi time frame tu. Itu yang lebih penting. So you guys carilah, mungkin korang jumpa yang lebih baik dan kita boleh berkongsi sama-sama. Okay.
So pada saya, kita ongoing dalam trading ni, ongoing punya apa nama belajar sebenarnya. Education is ongoing. Dalam masa yang sama korang kena ada baseline tu. Bottom line korang tu. Baseline korang kena tahu CFA tadi tu. Supaya nak ubah apa-apa, baseline betul. Masalah kita baseline tak ada. So kita ubah macam teknik lain, teknik. Kita banyak-banyak main apa what we call it, kita banyak-banyak ubah saja. Jadi bila kita ubah-ubah macam tu, dia jadi masalah lah pada kita nanti. Faham tak? That's why pada saya lebih baik, okay, lebih baik anda pilih baseline yang betul. Lepas tu baru kita ubah sikit-sikit. Maksudnya gitu. Okay, ada last question. So pada saya, in summary, recap, USD index, sekali lagi kita tengok USD index. Crypto memang masih up lagi lah. So kalau pada mereka yang ada, dan dia boleh buy. So USD index pada saya, dia bermain-main di daily. Macam saya suka tengok di daily. Zone tertinggi MA 510 high. Okay. So dia nak cari ke bawah sekejap sebelum dia nak buat kenaikan yang seterusnya. Okay. Dan maksudnya di situ, semua yang USD di belakang akan turun sekejap. USD di depan akan turun sekejap. Dan lepas tu dia akan push naik. Mungkin hari Selasa, Rabu kita boleh tengok dah lah sama ada dia nak naik ataupun tak. So yang USD yang di belakang, dia akan naik dulu sekejap sebelum dia nak terjun turun ke bawah. Same goes to gold lah. Dia naik sekejap dan dia akan turun ke bawah. Okay. Dan oil saya nampak dia akan naik dulu sebelum dia nak terjun ke bawah. Itu pandangan saya lah. Dan satu pair yang saya tengah group adalah basket yen lah. Cross pair. Ni anda kena buat cross pair ni, jadi anda boleh nampak. Cuma tadi yang bertanya berkenaan dengan AUD tu, saya ucap terima kasih. So ACAT saya ada plan untuk buying position juga tu. Dan sementara menunggu JPY nanti. Okay. So ada apa persoalan? Itu summary saya lah. Last question, kalau anda ingin bertanya. Ada? Ada persoalan apa-apa? Last. Okey, macam saya cerita, kalau mereka yang ingin berada dalam support group saya, anda PM personal saya. Okey, cari Telegram saya, PM je personal. Kalau tak dapat, cari nombor telefon saya dekat Facebook, cari M Nizat Pawan. Korang boleh dapatkan daripada situ. Pada mereka yang dah ada dengan network saya, contohnya di Kelantan, Saudara Amin, di Tampin, Saudara Fendi, anda boleh tanya dia orang macam mana nak masuk support group. Kepada Tuan Malik, Tuan Malik nanti PM saya. Kita akan discuss sikit macam mana kita nak kembangkan network dekat KK, insyaAllah. Okay, so insyaAllah presentation hari ini, sharing pada hari ini, saya akan letakkan dalam Facebook saya. Bukan Facebook lah, dalam YouTube saya. Nanti you guys boleh tengok dekat situ. So akan ada part 1 and part 2 lah. Okay. So tapi yang mana yang nak engage personally dengan saya, boleh bagi tahu je dekat saya untuk nak dapatkan e-book. Okay. So terima kasih semua yang join, yang tadah telinga pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya doakan anda semua boleh berjaya dalam dunia trading ni. So tak apa, ambil masa sedikit untuk faham. Jangan gopoh-gapah. Jangan main tekan je. So fahamkan dulu step by step dan insyaAllah anda akan berjaya, insyaAllah. Amin, amin. YouTube saya, anda boleh cari Nizat Pawan. Nizat Pawan. Nanti boleh subscribe. Nanti saya letakkan dekat dalam grup, insyaAllah. Okay guys, thank you very much. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.